tak clear. Ha. Kita cuba nak aim dia, takut dia ada spike lagi sekali. Okey. Jadi kita bila sebut momentum stock, yang bila mana bila sebut momentum stock ni inilah. Dia dah spike, kemudian dia sudah buat pullback lah. Bila dia pullback tu kita cuba nak aim. Ada orang dia aim waktu T3, T5, T7. Itu waktu dia aim lah untuk masuk, untuk dia ride lagi, untuk ada spike lagi ke atas lagi satu. Itu cara yang pertama. Dia aim pada T lah, T3, T5 ataupun T7. Itu biasanya lah. T0 itu merujuk kepada hari pertama volume masuk dan juga harga naik. Itu T0. Itu berarti T0. Dan yang keduanya ada juga yang aim pada dia aim untuk masuk entry momentum stock ni iaitu pada daily time frame. Dia guna daily dan dia pasang cok 7 lah ataupun MA 7 ataupun dia guna juga MA 5. Kalau dia guna MA dia guna 5. Tapi kalau guna MA dia guna 7. Dia aim pada entry pada kaki pada nilai MA 7. Contoh apa dia? Contohnya YBS lah kan. Ini boleh tunjuk dah lah. Ada orang dia aim macam tu. Kita pasang cok. Okey, sekejap. Kita pasang cok. Kemudian kita clear sikit ini warna dia, bagi clear sikit. Dan kita besarkan sikit. Ini contoh lah. Contoh YBS. Ini contoh YBS. Pada first dia spike contoh. Waktu dia spike sini memula. Mana kat sini contoh. Kita potong sini. Okey. Ini tak ada spike lagi contoh nah. Waktu dia spike yang pertama kali. Kemudian MA7 19 sen di sini. MA7 19 sen. Dia aim di, jadi dia besoknya contoh dia spike lagi. Dia spike lagi. Maksudnya dia aim adalah subhanallah, ini weekly, subhanallah. Minta maaf. Okey, baru jelas. Okey, ini contoh. Ini spike pertama lah. Ini spike pertama tadi. Contoh spike pertama. Ini adalah YBS. Ini waktu YBS dulu. Sebelum ni lah. Okay dah. Kemudian berlaku spike. Kemudian berlaku spike. Next, ni spike dia. Berlaku kan. Lepas tu nak aim masuk kat mana? Ada orang dia aim masuk kat MA7 lah ni. Ni MA7 ni. Kalau tak kena dia tak masuk lah. Kalau tak kena tak masuk. Ada orang di MA dia pakai MA5. MA5 lebih ni lebih dekat biasanya. Tapi kita tutup dulu. Ada orang pakai MA7 contoh. Ini contoh memang stok lah kalau kita nak target masuk. Kita cuba lagi. Next. Ini contoh. Tak kena lagi. Jadi kadang-kadang bila kita nak aim pada daily kadang tak kena lah. Baru kena contoh. Esoknya pada kali sini baru dia kena. Pada MA7 dia baru dia boleh masuk. Contoh kalau dia queue siap-siap dapatlah. Contoh nah. Contoh. Jadi dia masuk dari sini. MA7 sini dia dah masuk. Ada orang dia nak lagi, dia kata ni boleh naik lagi ni. Walaupun dah jauh, tapi high risk lah kalau pakai daily ni kita nampak dia tinggi. Kita takut nak masuk sebab apa dia nampak, kita nampak tinggi. Jadi agak high risk lah sebab kita nak support dinamik ni terlalu jauh yang 20 ni. Ini cara yang pertama lah biasa orang buat. Dia aim pada kaki candle ataupun body kena pada MA7. Dia masuk 235 contoh. Ini contoh yang guna time daily time frame lah pada MA7. Ini satu cara biasa orang guna nampak. Kena MA7. Bila break MA7 dia jual contoh. Dia break MA7 dia jual lah. Selagi tak break selagi tu dia pegang. Ini contoh dia. Ini saya ada contoh saja. Okey. Tetapi yang kita nak apa ni guna hari ini adalah bukan yang tu. Iaitu kita guna yang ni lah. Kita guna time frame yang lebih kecil iaitu time frame 1 hour. Inilah kita guna yang ni. Yang beli nak kita nak screen sama-sama ni itu ada buat spike kemudian dia pull back pada time frame 1 hour. Biasanya di mana? Biasanya dia akan aim antara sama ada dia jatuh 50 MA ataupun MA 90 pada
pada time frame 1 hour, di situ tempat entry. Kemudian point yang kedua, first pullback biasa akan melantung semula. Itu biasa akan melantung, itu first pullback. Dia akan melantung biasanya. Sama ada dia melantung selepas 2-3 candle pada time frame 1 hour ke, itu wallahu alam. Nah, kemudian point yang ketiga kita kata apa? Bila dia break, dia patah EMA 90, dia pecah EMA 90, maka kita anggap sebagai momentum dia sudah pecah. Dah tak ada dah momentum pada counter tersebut. Dah tak ada momentum. Momentum stok ni apa? Merujuk kepada iaitu stok yang menaik mendadak, lembang sebatang ke hijau ke candle, kemudian jauh daripada 3 line MA lah, 20, 50 dan juga 200. Itu sahaja. Cara dia, kita bila dia spike, kita tanda, kita letaklah vertical line ke apa tanda ke arrow ke, kita letaklah dekat daily chart pada hari dia first dia spike. Itulah kita panggil first momentum dia lah. Kemudian bila spike tu kita monitor dah dia pull back. Di situ kita masukkan dia. Okey, habis itu. Kemudian, okey. Jadi ada stok yang kita ini je stok yang kita akan go through secara cepatlah kalau mana boleh yang disebut pada yang ni yang ada sebut kat sini lah. Ni. Last sekali di sini ya. Ni. Last sekali di sini. Inilah. Ni 19 counter ni kita akan go through satu-satu yang mana dapat lah. Yang mana kita boleh. Okey, kita pergi pertama. Itu Chin Hin. Ini Chin Hin, ini memang baru spike. Chin Hin ni sebelum tu. Chin Hin ni kalau perasan bila ada post kat channel. Chin Hin ni dia ada setup dia. Boleh baca dalam kat sini boleh tulis dia punya nota dia. Ini punya ni, dia punya style pattern Chin Hin ni. Ini dia console. Dia buat base consolidation. Kemudian dia spike. Kemudian dia console dekat 3-6 bulan. Kemudian dia spike naik atas. Kemudian sekarang ni dia console daripada bulan 3 sampailah bulan 7. Ya, boleh tutup ni, kita pakai MA, kita pakai MA. Sampailah bulan 7. Bulan 7. Dia pun buat spike dah. Bila buat spike, maka dia dah dah breakout dia punya di sini. OR dia. Overhead resistance dia di sini. Dia dah breakout di sini. Cihir ni dia ada setup dia lah. Selain dia spike tu ada setup dia. Setup dia sini. Ataupun kalau kita kat OR sini pun jadi juga kalau kita kat sini. Kalau kita kat sini, maknanya hari Rabu first ni dia sentuh overhead resistance tu, kemudian dia pecah, dia pull back ke OR, kemudian dia sambung naik. Maknanya kalau orang yang monitor Chin Hin ni, patutnya hari ni dia masuklah, hari Khamis tu dia masuk sebab pull back ke RBS lah. Waktu ni dah jadi OR ni dah jadi RBS lah, resistance bekas support lah. Yang ni okey, ini dah jadi. Maka Chin Hin ni sini first spike dia. Satu. Maka dia ada setup dia. Kemudian Chin pun ada setup dia weekly chart ni. Weekly chart ni ada setup dia, new high yang beli baru post lah. Dia ada new high, ada setup dia. New high ni biasanya 100% dia akan pergi. Biasanya lah akan pergi 100%. Daripada tempat dia breakout sini, new high sini, ini tertinggi dulu. Tertinggi. Kemudian bila dia breakout, dia boleh pergi sampai 100%. Biasanya lah. Hingga 9. Itu biasalah. Itu ikut setup lah, ikut setup. Naik turun tu biasa. Naik turun waktu nak pergi tu biasalah. Okey, kemudian kita pergi. Dia dah ni. Okey, kita cuba. Kita buka time frame 1 hour. Kita buka time frame 1 hour Chin Hin. Chin Hin, kita buat vertical line di sini. Kita letak vertical line dekat sini. Waktu dia spike. Kita letaklah di sini. Ini waktu hari dia spike. Kita buat warna sikit, warna tukar warna lain. Jadi ni hari dia spike. Okey. Maka kita buka time frame 1 hour. Kita tengoklah mana dia spike kan. Sebab tu dalam momentum stock, apa-apa sebelum naik, ingat dalam apa-apa kenaikan, mesti dia time frame 1 hour mesti tersusun dulu. Mesti line MA 20, 50 dan juga 200 mesti tersusun. Macam kat sinilah apa-apa spike mesti dia tersusun dulu baru dia boleh spike. Biasanya begitulah, itu yang berlaku lah. Okey. Maka ini di sini kita tak ada tempat nak masuk ni. Kalau time frame 6 awal kita tak ada tempat nak masuk. Memang kena tunggu dulu. Paling-paling tidak pun dia ni ada dindong dulu kat sini, maka ini pun makin naik.
Ataupun kalau mungkin kalau dia ada lagi, dia boleh pergi sebab dia mula volley masuk kat sini. Kalau perasan, volley masuk bukannya apa ni? Betul maaf, bukannya hari Jumaat volley betul-betul masuk. Tapi sebab volley betul-betul masuk kat sini. Volley dah masuk tapi harga tak gerak kat sini. Nampak ni nampak tu. Kita buka sikit. Nampak. Nampak ni volley masuk. Volley masuk pada 16 hari bulan tapi tak gerak. Volley masuk dia parking siap-siap. Jadi hari ni inilah Chin Hin. Ni lah Chin Hin. Cuma ni tak tempat nak masuk. Kalau nak pull back, kalau nak FIFO pun kena buka time frame yang lebih kecil. Contohnya time frame ni lah 5 minit. Time frame 5 minit. Ini time frame 5 minit kalau nak FIFO pun. Time frame 5 minit pun intraday dia ada konsep dia. Nak FIFO pun yang ni lah. Contohnya ni lah. Contoh ni. Ni. FIFO kalau nak scalping ni guna cat 5 minit. Harga atas 20. Harga ni atas 20 MA baru boleh jeling. Harga atas 20 MA baru kita boleh jeling. Kalau ni scalping tapi yang beli tak biasa tak buat lah. Biasa tak buat. Janganlah buat scalping. Biasanya kita buat pullback ni lah. Momentum stock kan biasanya tu ya. Ini maknanya ni contoh. Bila harga dah mula contoh sini, time 5 minit harga dah mula konsisten atas 20 MA. Dia maknanya waktu ni dah boleh nak FIFO. Nak intraday fast in fast out lah. Di sinilah bila mana harga konsisten atas 20 MA yang warna merah ni. Baru boleh layak untuk dia untuk buat intraday FIFO. Okey, habis tu. Chin Hin tak ada apa. Chin Hin masih awal lagi untuk target dia pullback. Pada time frame 1 hour masih tak ada apa-apa berita lagi. Okey, kita bagi Inix. Kita bagi Inix. Okey. Inix nak kata spike pun tak adalah spike sangat. Sebab naik pun tak adalah banyak. Mungkin dia lah dari segi peratusan tu memanglah tinggi macam sini hari Rabu. Tapi naik dia 2 bit lah, naik dia 2 bit. Agak tinggilah 2 bit sahaja tapi peratusan tu tinggilah sebab dia penny stock kan. Tapi untuk apa ni? Tak memenuhi lah, dia tak ada spike sangat. Dia tak ada spike sangat. Ini pun resisten lah ni. Ini sekarang ni resisten dia lah nak tembus ini. Sebelum nak tembus ini, kena tembus sini dulu. Ini dah tembus. Ini dah tembus dalam 50 MA. Kalau tengok time frame 1 hour, kan kita kata tadi, time frame 1 hour biasanya kalau sebelum kenaikan baru nak bermula, kenaikan nak mula, counter nak mula kenaikan yang baru, mesti biasanya time frame 1 hour dia line NA dah tersusun elok. Macam inilah, beginilah contohnya. Ni kan, tengok ni punya ni daripada ni. Daripada zaman bila ni? Bulan 2. Apa Bulan 2. Bulan 2 ni. Bulan 2 downtrend. Dia punya line dia. Bulan 2. Ni time frame 1 hour. Time frame 1 hour. Downtrend tiba-tiba di sini. Bermulanya dalam bulan Julai lah. 15 Julai. Mula tiba-tiba harga mula cross ke atas. Mungkin ni durian dah laku lah kot. Durian dah laku lah ini. Inilah counter ni subhanallah azim. Ini counter ni lah, goreng lah counter ni. Kita pun tahu macam dia punya spekulasi dia. Spekulatif stock lah. Okey. Jadi ini tak ada apalah. Ini tak ada apa. Cuma apa ni, kalau nak trade dia tunggu sini ya. Tunggu sini. Tunggu dekat 10 sen setengah. Kalau guna MA, kalau guna chop kita tutup MA, kita guna chop. Kalau chop tempat dia ni lah, chop 34 tempat dia lah. Tempat dia nak kena sama je nampak. Kalau bukan chop pun sama je apa downtrend. Dia punya time frame 1 hour lah, downtrend daripada bulan 2. Daripada bulan 2 downtrend tiba-tiba mungkin dia kalau chop dia detect awal sikit lah. Kenaikan dia 15 Julai di sini bermula. Dia naik, dia mula tersusun. Mula nak susun balik di sini. Maka boleh jadilah, boleh jadi ini adalah dia nak naik sikit-sikit. Mungkin sentimen gelap tapi gelap dia entah ke mana dah, tak ada dah sentimen gelap dia kan. MOU semua tu. Wallahu alam lah check balik announcement dia. Okey ni ni. Ini di sini. Kalau nak sambut di sini. Adapun sambut di sini tempat kita sambut kalau guna chop. Tapi kalau kita guna MA,
Di sinilah 10 sen setengah lah lebih kurang lebih selamat. MA50 dengan MA dengan MA cok 90 ni lebih selamat di sinilah. Lebih selamat. Nampak sini volume pun ada, transaksi volume sini ada dan dia pull back pada time 1 hour. Maka di sini tempat kita menunggu untuk Inix. Boleh tunggu di sini. Boleh tunggu di sini kalau ada pullback. Okey, pada time 1 hour sebab dia nampak macam nak mula kenaikan yang baru lah. Nak mula kenaikan yang baru. Okey, habis itu ini pergi pause. Okey. Pause ni okey. Kita tengok dia mula spike di mana pause ni. Okey, kita cuba potong. Okey. Dia mula spike di sini sebenarnya. Ingat pause ni dia spike di sini bukannya hari Khamis baru ni. 14 Julai minggu lepas. Minggu lepas satu lagi. Ini mula spike dia. Dengan kenaikan sebanyak 5 sen iaitu sebanyak 15% dan ini pada hari sebelumnya pun sama 15 sen bukan 5% tapi di sini spike. Okey. Kita tanda. Ini contoh lah. Ini dah berlaku ni. Sepatutnya di sini kena tanda dah. 14 Julai. Okey. Di sini. Contoh kita tanda. Di sini pada 15 Julai. Kemudian kita buka time frame 1 hour. Okay, kita buka time frame apa? Bila dia nak spike apa-apa mesti dia dah mula ni tersusun congek macam ni. Diverge ke atas lah, dah mula nak diverge ke atas bila mana mula spike. Okey, kita pun monitor contoh. Besok, satu hari pergi ke depan. Dia buat naik, dia buat tocang, dia turun dengan volume. Tak apa, kita monitor. Ni daily kita buka time frame 1 hour. Tengok. Dah mula dekat-dekat dah. Contoh dah mula dekat-dekat kan. Kita buka lagi sebelum boleh lagi. Tunggu pullback. Kita tunggu pullback. Tapi kita tahu ada spike. Okay. Kemudian satu ni kita begini subhanallah. Kadang orang tanya. Ni pedang sakti ni, ini pedang Zoro ni, ini pedang sakti ni ada orang tanya. Bukankah dia ni macam weakness punya sign of weakness lah, tanda-tanda lemah, harga tu melemah ke tanda-tanda counter tu lemah untuk naik. Dia kita kena faham tak semestinya bila mana ada pedang gitu kita terus boleh kata ini counter ni ada weakness. Ni dah kena jual dah. Tak macam tu. Kita kena ada satu kayu ukur. Contoh kita guna candle. Bagaimana? Contoh kita kata candle. Selagi mana dia tak break ini, kita boleh kata okey. Tak break momentum pertama ni, tak break candle ni, closing dia, okey kita boleh consider okey lagi. Contohlah, ini contoh. Ini tak semua pedang ni kita boleh kata tu kita tinggal. Tak monitor pada time frame 1 hour. Kita monitor pada time frame 1 hour. Sebab kadang-kadang pedang ni untuk apa? Pedang sebelah ni untuk telang kat sini. Kadang-kadang pedang ni sebab apa? Bila dia tekan naik, dia melekat kat sini harga 45 sen ni, 44 sen ni kat sini, ambil peluang untuk jual. Sama ada dia jual dengan harga modal ataupun dia jual dengan sedikit kerugian. Contoh, tak apalah rugi sikit. Tak apa rugi sikit, rugi 1 bit 2 bit contoh. Jadi orang sangkut sinilah. Jadi perlu menelan punya selling pressure kat sinilah. Itu kadang-kadang pedang kita nampak. Macam sini naik. Naik sini nak telan kat sini. Sini naik, patah balik nak telan kat sini. Tapi satu benda orang tak perasan. Apa dia orang tak perasan? Counter pause ni, kata ikan pause ni sebenarnya dia punya ni, di sini dia punya IRU. Kalau orang dah pernah ikut Abli punya kelas daripada awal, ini bermula IRU ni. Di sini bermula IRU initial run up bagi counter pause di sini. Di sini dia mula naik. Dia naik, kemudian dia turun. Dia naik, dia turun. Dia turun di sini di mana? Dia turun dan dia ni dia break. 200 MA dia break, dia pecah. Tapi dia naik balik. Bila dia break, dia pecah, dia naik balik, maka itu satu benda yang perlu kita monitor lah. Dan kena ingat, bila IRU, contoh ini adalah higher price. Highest price untuk IRU,
The bestnya biasa kita masuk bila mana dia pecah sini. Bila dia pecah sini, dia boleh pergi jauh lah. Sebab ni adalah highest price masa IRU, initial run up, harga mula naik di sini lah. Tak apa, kita pergi dulu. Kita biarkan dulu. Bagi yang follow pada awal kelas dulu dia faham lah apa itu IRU. Okey, kita pergi. Next day dia jatuh lagi. Kita buka time frame 1 hour. Okey, dia jatuh lagi. Tak kena pada yang kita aim. Ingat kita aim di mana? Kita aim di sini. Kita aim adalah, minta maaf, mana kita aim? Kita aim dia di sini. Kita aim adalah dia di sini 50 MA dan juga MA 90. Di situ tempat paling selamat untuk kita aim entry. Okey. Jadi tak nak lagi, masih lagi bahaya. Untuk kita masuk contohlah. Ni segi ni lah. Pergi lagi. Besoknya jatuh lagi. Buka time frame 1 hour. Dah mula dah okey dah. Dah nampak keselamatan di situ. Dah nampak keselamatan, ada volume, kemudian pull back, ini to stop Kemudian kita buka time frame 1 hour lagi. Ni kalau ikut T ni T0 lah. T0, ni T1, T2, T3 lah sini kalau ikut T lah. Tapi bila dia katalah kita kaedah ni kita tak tengok T. Kita tengok time frame 1 hour je. Next day turun lagi. Buka time frame 1 hour. Itulah tempat entry-nya. Di sini entry-nya. Kita nak aim sedekat dekat boleh dengan time frame dengan apa ni MA50. Biasa 1 bit saja ni, 2 bit, 1 bit 2 bit je antara dua ni. Di sini. Maka di sini tempat kita dah entry di sini. Ini contohlah. Sepatutnya kat situ pada pause itu dulu. Contoh bila kita dah entry di situ, next day dia ngam, dia naik lah. Maka beruntunglah kalau kita entry kat sini. Ni. Ini kita kata tadi. Kaedah ni mudah sahaja. Bila dia spike dengan volume, tanda, sudah kita tunggu je dia turun ke tak turun. Kalau dia turun, rezeki kita. Kalau tak turun, cari counter lain. Kan spike kan bukannya satu counter, spike setiap hari. Ada banyak lah. Cuma kita monitor lah yang mana. Kita monitor. Jadi, first pullback ni, first pullback akan melantun semula. Biasa. Kalau tak lantun, itu luar biasa. Maknanya, operator tu tak cerdik lah kok. Kita maaf. Bukan kurang cerdik lah sebab apa? Kalau dia break, kalau dia tak lantun, dia nak kena build up. Nak kena bina balik momentum baru. Sebab apa kita kata dah, bila break MA90, berterusan dia break, dia pecah MA90 pada time frame 1 hour, dia nak kena bina satu momentum yang baru untuk buat counter tu naik. Jadi, memerlukan dana yang lebih lah biasanya begitu. Habis itu. Maka kita monitor, dia spike lagi. Contoh dia spike di sini, kita pun tanda yang baru. Kita tanda baru sini kita tanda baru lah. Ini kita tanda yang baru, spike pada 22 Julai. Pada 22 Julai. Hari apa 22 Julai? Hari Khamis lah. Hari Khamis dia spike kan. Kemudian, time frame 1 hour, dah mulai jauh lah. Dia mulai jauh tu. Kita pergi next day, pada hari Jumaat. Hari Jumaat dia sambung lagi lah. So tak ada apa dah. Ini bukan kita nak untuk entry dah. Tak ada lah. Ini entry ni sangat-sangat bahaya. Tak ada entry. Ini layan je lah. Layan sampai mana lah. Sampai dia turun. Ini perlu teknik yang lain lah. Bagaimana kita nak TP. Bagaimana kita nak TP di mana nak letak stop loss. Ini satu perlu sesi yang lain lah pula macam mana. Cuma kita nak bahas momentum stop macam mana kita nak aim. Jadi kita dah faham tadi aim dia adalah dekat sini. Tak adilah sebenarnya. Bukannya kat sini dah. Pada hari 21 hari bulan. Hari Rabu. Pada hari Rabu. Itu tempat kita entry. Sebab apa? Sebab time frame 1 hour kena pada di sini. Kena pada di sinilah. Okey. Jadi sekarang ni kita buat apa? Tunggulah kokok kalau dia ada lagi ke. Kokok dia ada lagi. Tapi bila kali kedua ni, dia high risk lah. Dengar, kali kedua tu high risk. Yang pertama tu yang betul-betul low risk. Betul-betul low risk yang pertama sentuh 50 MA ataupun 90 lah pada time frame 1 hour. Okey. Maka sekarang adalah high risk lah untuk masuk. Okey, jelas lah? Okey, ini kita KYM pula. Habis pause. Jadi pause tak ada tempat nak entry sekarang. Tak ada tempat nak entry. Kecuali kalau orang pandai intraday, pandai FIFO, silalah buka time frame 5 minit. Buka time frame 5 minit. Kalau orang pandai lah, cekap.
Mana sini tempat entry lah. Kalau time frame 5 minit FIFO, sekarang ni tempat entry di sini. Tempat entry. Ni contoh tapi tetap high risk lah, high risk. Tak high risk. Sebab apa? Momentum ni dah break. Ni candle ni pun yang dah break. Jadi bahayalah. Kalau nak entry sini, di mana cut loss? Cut loss kat sini. Cut loss kat sini. Kalau entry sekarang, entry sini, contoh kalau entry sini pada untuk FIFO intraday, untuk FIFO untuk ambil 1 2 3 bit contoh, sini tempat entry MA90 sama. Di mana cut loss? Cut loss kat sini. Ni. Dia break apa ni momentum candle yang ni, yang time frame momentum ni break yang ni, habislah. Habis kerja. Ni dah break dah. Momentum candle yang 5 minit ini dah break dah yang ni. Dah break. Tapi ada satu lagi kat sini. Ada satu lagi kat sini. Ada satu lagi dekat sini. Okey. Tapi ini high risk lah, high risk. Tak digalakkan bagi tangan yang cekap dalam salah. Okey. Pause ni Abli dah monitor 2 minggu sebelum dia naik. Abli dah monitor 2 minggu sebelum dia naik market depth dia. Dah monitor tapi tak entry pun. Tapi kita tahulah. Tapi kita dah tahu dah dia nak goreng. Kita dah bagi signal dah. Kita dah bagi signal awal. Tak silap dah ada signal, kita dah bagi signal awal dah kat sini. Tapi tak pastilah letak dah kat sini. Pause. Ada kat sini. Tak ada kat sini pause. Mungkin kat grup Pak Ayah kot kalau ada pun. Mungkin kat grup Pak Ayah kalau ada pun. Ada letak kat sini. Betul lah. Di sini nampak ni. Ni Abang letak ni. 15.7. Sorry, 14.7. Ni pause, push in the making yang boleh kata sini lah. Ni di grup Pak Ayah lah. 14.7. So 14.7 ni apa ni 14.7. Ini chart 15.7. Dia tekan push. Esok yalah. Esoknya dia push. Ini sebab apa boleh tahu? Sebab boleh dah monitor market dia 2 minggu daripada awal bulan 7 monitor. Sebab apa? Dah nampak dia nak goreng kan. Cuma itulah tersilap bagi signal kat sini. Bagi signal kat sini tapi terlupa bagi signal dekat grup sendiri. Terlupa bagi signal dekat grup sendiri. 14.7 kat sinilah. 14.7. Kecil hati. Minta maaf lah. Betul minta maaf. Betul lupa. Tak 14.7 mana? Sini. Betul lah kat sini. Dah minta awal dah. Dah minta awal dah. Dari sini. Mana pada awal bulan 7 dah monitor ni. Dah awal bulan 7 dah monitor dah dia. Sebab apa dia dah naik 2 TMA. Nampak ni? Di sini dia dah naik 2 TMA. Dia naik 2 TMA. So ada benda lah. Dia ada benda. Ada benda dia nak buat lah tu. Saya naik 2 TMA ni. Dia naik tu. So kenalah. Tapi tak apalah. KYM pula. Ini lambat macam ni banyak lagi ni. Okay, kita laju sikit. Okay, KYM. KYM ni, Allah Rabbi. Bukan sini spike dia sebenarnya ni. Ini bukan spike dia. Okay, kita tengok ke belakang sikit. Di mana kita nak tahu spike dia awal di mana. Spike yang pertama dia. Di sini. Di sini spike pertama dia. Okay. Silap sebenarnya. Silap. Di sini spike dia pertama. Contohlah kita ambil contoh. Tak apa kita buat study je. Sebab dah kita dah lambat spike. Kita nak spike yang pertama tu. Spike dia dengan volume lah. Dengan volume. Macam ni contoh volume tengok ya. Sebab apa? Tengok volume sini DNV. Tengok dekat DNV. Berapa kali ganda. Tengok dekat sini. Berapa kali ganda DNV. Boleh letak sini. Dekat apa ni? Candle. 17 kali ganda. Spike lah tu. Volume dia tiba-tiba masuk 17 kali ganda daripada average volume. So memang power lah. Power. Kemudian dia punya ni pun nampak ni dia konsisten dia daripada bulan berapa ni? Bulan Julai, subhanallah, daripada tahun lepas. Daripada tahun lepas dia konsisten di atas 2 TMA. Dia test konsisten. Dia tak break lah, dia tak break. Dia jatuh tapi tutup atas kan. Dia tak break. Tiba-tiba hari ni dia spike daripada 12 Julai. Tak apa. Di sini kita letak kita letak apa ni time frame 1 hour, kita buka. Tak ada pullback. Tak apa. Kita biarkan tak ada pullback ke kita nak terdekat kan. Kita pergi next day. Jatuh. Buka time frame 1 hour. Dah mula jatuh dah dekat situ. Tapi masih lagi high risk. Untuk masuk. Abang tak suka. Kita nak low risk betul-betul lah.
Jatuh lagi. Buka time frame 1 hour. Okay, dah kena. Minta maaf. Ini baru buka KYM. Ini kali pertama buka chat KYM dekat sini. Tak pernah buka lagi KYM, tak tahu. Ni baru salin je tadi dekat sini. Okay, jadi dia buat kat sini. Maka di sini entry kita. Ingat balik konsep. Balik konsep asal. First, bila dia spike di sini. Di sini spike. Kita tanda. Dia spike pada 12 Julai. Kaedah dia. Kita tanda. Kemudian kita tunggulah dia turun. Kalau dia turun, rezeki kita. Kalau dia tak turun, cari counter spike yang lain. Ini untuk kita cari momentum stop. Kemudian buka time frame 1 hour, tunggu je. Monitor saja, tunggu je dia turun. Dia turun, kita boleh check in dah. Kita boleh untuk entry. Contoh, dia entry. Di mana cut loss? Cut loss-nya kat sinilah. Break dia. Break 2 TM ini dah masalah. Tak turun, kita singgah ramai-ramai. Begitulah. Kita singgah ramai-ramai lah. Jadi dia turun sini, ini sebab kita entry. Tapi kita pergi next day. Next day dia naik. Alhamdulillah. Itu kita kata tadi konsep dia, ingat konsep dia, bila kena MA90, biasanya first pullback mesti dia spike. First pullback mesti dia naik balik lah. Mesti dia naik balik. Mesti dia naik balik. Momentum stop. Minta tolonglah. Hafal je ni. Hafal betul-betul yang ni. Kaedah dia. Bukan faham betul-betul. Faham betul-betul, kaedah kita dah bagi. Teknik dah bagi, cuma amal praktis saja. Amal praktis ni kaedah dia. First pullback, melantun semula. Tak lantun, luar biasa. Itu saja. Itu saja. So kita kata KYM pun dia lantun kat sini. Kemudian kita pergi next day. Makna harga berapa waktu ni kalau kita check ini? Subhanallahil azim. Harga berapa ni? 38 sen. 38 sen. Kalau kita masuk situ. Okay, next day. Naik lagi. Apa? Contohlah dia spike balik sini, kita nak tanda dia spike balik sini, kita tandalah Another spike dia buat kat sini. Kita tandalah kat sini sebab dia spike balik contohlah Contoh sajalah. Okey, dia dah spike situ, kita tanda. Jadi kita nak monitor lagi, kokoklah ada kali kedua, wallahu alam lah. Ada kali kedua. Kok sini 4 kali kedua, nampak? Ni kali kedua. Kali kedua kat sini. Rezekilah. Kokok ada. Pergi lagi next day. So kali kedua sungguhlah memang dia bagi kali kedua. Memang dia bagi kali kedua di sini. Di sini. Satu di sini tadi, kedua di sini. Berapa hari bulan? Baru juga 21 Julai. Hari Rabu lah. Hari Rabu. Betul-betul di sini. Kalau kita check in sini, nak break mana? Cut loss bawah sini ya. Cut loss break 90 ataupun break 2 TMA, cut loss lah. Tapi ni jauh sikit lah cut loss dia. Sini. Ni lebih dekat sikit. Berapa bit 395 dengan 405 contoh lah ni contoh. So tu hari Rabu. Hari Rabu dia turun. Pun dia lantun balik lah. So pergi lagi. Next day. Next day tersengih lah. Next day sengih je lah. Next day kita sengih sahaja. Okey, ini adalah KYM. Habis itu. Ini kaedah CWG. Ni ada buat pullback tu. Okey. CWG kita tengok mana dia spike awal-awal dia. Kita tengok kita tengok dulu mana dia spike awal-awal dia. Kita kena delete dulu. Kita kena gustang dulu. Ke belakang, kita tengok dulu. Okey, so sini spike lah mula. Sebab apa? Tengok volume Tengok volume. Tengok volume sini. Tu dia 24 kali ganda volume lah. CWG. Dia 24 kali ganda volume. So kita anggap dia sebagai first spike sini lah. Berapa hari bulan ni? Hari Rabu. Kita pun tanda, maaf. Okey. Kita tanda. Kita tanda di sini. Okey. Kemudian, kita buka time frame 1 hour. Monitor je lah. Kalau dia turun. Kalau tak turun, tak ada. Okey. Next day. Hari Khamis. Tak adanya turun. Terus pergi naik. Mana dia tak ada turun. Dia tak ada buat lagi pullback ke. Nampak Dia tak ada buat pullback ke sini lagi. So get ready lah. Kokok ada rezeki. Kokok dia ada lagi nak goreng. Wallahu alam lah. Allah takut dia ada lagi nak push lagi ke atas. Kalau ada lagi anda ada spike ya. Boleh aim sini lah. Dalam 455, 445 di sini. Boleh tanda. So sini kita contohlah. Ini chin ini dah tak ada. Pulse ni dah tak ada. KYM ni pun dah tak ada. Contohlah. CWG ya. Dia belum lagi jatuh sini. Chin hin pun tak jatuh lagi. Ni CWG. So get ready sini lah. Get ready di sini. Kokok ada rezeki.
CWG. Habis itu, Glotek pula. Okey, Glotek ni dia dah berapa kali spike dah, tak boleh buat apa dah. Dia tak boleh buat apa dah. Kalau kita monitor pada awal, rasanya spike, tengok kita cuba. Ini sambil case study. Kalau dah terlepas macam mana? Cuma kita monitor je lah. Kita cuba case study sekejap. Okey, di sini first spike dia di sini. Apa dia tu? 12, volume 12 kali. Volume dia 12 kali 12 kali ganda lah. So kita pun tanda. Pada bulan ni 10 Jun pada first spike mula dulu. Kan? Kemudian next day dia tak turun. Pergi next day. Dia buat spike lagi. Ya Allah, tak nak berhenti dia ni. Tak berhenti. Tak apalah, pergi je lah. Nak pergi je lah. Rasanya macam dia ni kuat sangat lah. Rasa Glotek ni dia tak turun langsung rasanya. Dah agak dah, tak turun langsung. Tak boleh buat apa. Tak kena dengan kaedah stock momentum, tak kena. Setup yang ni tak kena. Tak ada peluang untuk masuk dengan setup yang ni. Tapi ada peluang untuk masuk dengan setup lain. Setup lain ada. Iaitu setup yang dengan setup ni lah. Setup yang kita bagi tahu, yang boleh post dekat grup lah. Ni. Aduh, sayanglah siapa-siapa tak ni. Kita pagi kita dah post kat channel ni, kat channel. Channel ni kat Glotek ni. Glotek channel. Ni sini. Ni. Glotek ni jelas lah kita bagi tahu. Glotek ini current price 575. Dua resisten akan tembus. Dia punya key point akan tembus sebelum dia nak melangkah jauh. So di situlah satu resisten 2 TMA dan juga higher price 60% waktu dia consolidation. Dia ada buat konsol ni. Kalau tengok chart dia ni tak cantik pun chart dia ni, nampak ni. Chart dia ni waktu ni nampak ni, chart dia macam gigi ni. Sebab dia buat consolidation jadi macam ni lah. Tu lah beli plat. Waktu pagi-pagi tu pas subuh tu, pelik je cak dia hujung. Cuba check dia punya history, punya announcement dekat dekat Stockbase tu. Dah jumpa lah. Rupanya dia buat konsol. So bila buat konsol, kita siasat rupanya hari consolidation dia, highest price dia adalah 60 sen. Highest price dia 60 sen. Okey, sila subhanallah. Higher price dia ada 60 sen. So, ibarat kata, kalau lepas 60 sen ni macam dia reset balik tau. Apa yang graf sebelum ni, minta maaf. Graf sebelum konsol ni, yang mengaruk semua ni, sampai RM1 lebih ni tak pakai. Ini kita tak pakai lah. Ini tak boleh kita nak guna kayu ukur sebagai, tak boleh dah. Tak tahu sebab dia ni semua gigi. Ini waktu konsol semua ni. So, ibarat kata, price dia di sini. Kenaikan baru bermula di sini, kenaikan dia. Glotek ni kenaikan dia baru bermula dekat 60 sen. Nah, waktu dia 60 sen. So, dengan current price ni 60 sen tu tak jauh lah. Kalau kita ni, dengan current price ni, 60 sen ni, RBS dia punya ni. Mana kalau kita entry sini, break sini, pecah sini, keluar. Contoh dia lah. Contoh dia. Tapi nampak gaya nak pergi jauh lagi. Wallahualam, mungkin dia nak didong dulu ke. Okay, habis itu. Glotek tak ada asap. Tak ada apa. Glotek tak ada ruang nak masuk. Pergi Huatai tengok. Di mana dia punya ni. Spike dia bukan sini spike dia ni. Bukan sini spike dia. Di sini spike dia sebenarnya. Sekejap dia tu penting. Tanda dalam buku nota. Tanda dalam buku nota. Apa ada spike di mana ni? First spike dia di sini. Waktu sini pun dia spike. Tapi kita dah kira reset lah. Kita mesin ni lah. Spike yang terbaru. Pada 16 Julai. Kita buat tanda di sini. Sepatutnya 16 Julai pada minggu lepas ni. Sepatutnya kita dah tanda di sini. 16 Julai di sini. Udah next day. Dia tak turun. Dia naik. Next day. Dia naik lagi. Buka telefon awal memang tak kena lah. Memang tak kena. Tak ada kena. Pergi next day. Nah, dia buat turun. Ini pun dia buat naik. Pun sama. Telefon awal nampak. Ini memang betul-betul kuat lah. Ini kalau nak masuk kena guna teknik lain. Teknik yang kita sebut tadi, yang pullback di sini, tak jadilah. Pullback time frame 1 hour, 50 MA dan juga 90 tak menjadi untuk counter yang ni. Kena pakai teknik lain kalau nak masuk inilah.
Teknik lain. Contohnya teknik ni lah, time frame 5 minit lah biasanya. Time frame 5 minit di sini lah tempat aim dia. Kalau time frame 5 minit di sini, tempat aim dia di sini. Untuk intraday FIFO lah, tapi tetap. Kalau siapa pandai, siapa boleh ni, silakan. Sama juga konsep guna tu. Bila betul-betul momentum kuat, aim dia sama je kat sini. Aim dia sama je. Aim dia sama je dekat bawah 20 MA ni, dekat time frame 5 minit di sinilah, area di sini. Huatai. So Huatai tak ada apa. Huatai tak ada apa untuk kita entry. Huatai dia punya TP dia RM3.99. Harga biskut Huatai. Itu TP, dia punya TP lah. Okey. RM3.99. Kalau ada biskut mahal lagi, so TP dia lagi tinggi. Tengok biskut dia mana satu lebih mahal. Okey, yang ni pula MU hash. Di mana spike dia ni? Ini dah berapa kali spike dia. Dia bukan situ spike awal dia. Okay, dah cuba cut sikit MU hash ni. Sekejap kita cuba cut dia. Kita tahu di mana dia punya sebenarnya TP dia. Apa ni? Momentum stock dia di sini ke? Okey, di sinilah. Di sini. So di sini kita tanda sini. Tanda sini 16 Julai. 21 kali ganda di NV tu. 21 kali ganda volume. Kita pergi next day. Dia jatuh. Buka time frame 1 hour. So tak jatuh kena lagi. Kemudian pergi next day. Tengok lagi. Dia kena tak? Sama juga dia tak kena. Tak ada kena. Dia tak ada kena. Nak enter di sini, dia boleh enter di sini, tapi masih lagi high risk. Kalau sanggup ambil risiko, boleh lah. Tapi itu masih lagi high risk. Tapi kalau orang intraday FIFO, time frame 5 minit mesti ada. Mesti ada entry. Sinilah entry dia. Area sini. Area sinilah kalau dia punya ni. Time frame 5 minit. Pasal entry dia. Contohlah ini sebagai contoh semata-mata. Okey, Huatai tak ada apa. Huatai tak ada ni sini tak ada apa. Huatai lah. MU hash. Dan pergi lagi. So sekarang ni kita nak monitor, dia tak ada lagi dia buat pullback. Tak ada pullback dekat 50 MA, 50 ataupun 90, tak ada lagi apa-apa pullback. Maka mungkin boleh monitor lagi. MU ada lagi dia nak pergi. Mungkin dia nak pullback dulu ke sebelum dia pergi ke atas lagi, ataupun nak dindong dulu sini sideway. Boleh monitor. Ini boleh monitor. Kan? Go sini pun sama. Di mana tempat spike dia memula, nampak macam dah tak ada juga ni. Ini pun tak ada juga. Ini pun nampak macam tak ada tempat. Ini first spike dia tak ada spike sangat. Ni tak ada spike pun go. Dia kenaikan dia biasa. Volume pun biasa saja. Tak ada spike sangat. Cuma time frame 1 hour mesti dia dah tersusun. Dia kata mesti tersusun. Apa-apa kenaikan, mesti dia susun dulu MA dia. MA di time frame 1 hour. Baru dia boleh meneruskan kenaikan dia yang baru. Itu biasalah konsep di asas. Kemudian di sini, tak ada apa. Dia tak ada apa-apa pullback pun. Ni tak ada apa-apa pullback. Okey. Tak ada apa. So mungkin dia akan buat pullback lepas ni. Dia tak ada lagi. Ini boleh monitor lagi. Sebab apa? Tak ada lagi pullback ke time frame ke sini tak ada. Mungkin dia akan sideway ke dulu sini sebab ni terlalu jauh dah ni. Ini terlalu jauh dah, mungkin nak kena dekat sikit. Nak kena dekat sikit, mungkin dia kena naik lagi. Dia akan pergilah, akan nice. 2 candle mungkin merah ke ataupun sideway. 2 candle baru dia boleh merapat lah. Candle kat sini lah, main kat sini. 2 candle kat sini dulu ke. Ini boleh monitor. Go boleh monitor. Okay. Quality. Ini counter ni. First spike dia di mana ni? Kita cuba potong Kita cuba potong. First spike dia kita cuba cari. Potong di ni di sini first spike dia. Kita cuba delete di sini. Delete. Okey. Di sini kita tengok ni counter rongak ni. Ni sekadar case study ya. Tak apa. Counter rongak pun tak apa, kita case study ya. Dia 10 kali ganda. Kemudian next day kita monitor. Dia turun. Kita tengok time frame 1 hour di mana tak kena lagi tempat kita nak. Tak kena lagi Next day. Dia turun lagi, dia main kat situ, kita tengok quality tetap tak kena pada tempat kita nak, iaitu 50 MA. Tetap tak kena. Next day dia turun, gap down sikit. Kemudian kita tengok
Okey, sudah kena. Ini dah kena. Ini sudah kena kali pertama di sini. So, di sini tempat kita nak entry. Sini kita entry. Kemudian, maknanya di sinilah kita entry. Kemudian, next day dia naik. Okey. Maknanya, lepas ini, entry di sini, dia pun naik lah. So, profit lah di sini. Lebih kurang dekat 10% lah profitnya. Maknanya, dia dah lantung dah kali pertama. Kualiti dah lantung kali pertama. Dekat MA, dekat CHOC, time frame 1 hour. Ini, nak turun lagi sekali. Kukuk ni nak buat lagi sekali ke, wallahualam lah. Kita pastilah, sebenarnya pun cak ronyak-rongak. Tapi yang pasti ni dah melantun dah, tak nak lah dah melantun. Big ni tak ada apa. Big ni tak boleh. Dia memang dia langgar. Dia langgar sumber TA. Dia langgar sumber TA, dia langgar sumber BB. BB semua dia langgar. BB pun dia dah tak ada. Tak ada BB dah dia ni. Satu dia tarik ni. Besok nanti dia tarik masuk dalam ni. 153 ni kena dekat atas nanti. Tapi dia dah tarik ni lah. BB ni dia dah tarik candle masuk dalam balik. Ataupun dia dindong, BB naik lah. Dia dindong sini, BB makin naik lah. Okey lah, macam tu. Ataupun dia turun bawah masuk dalam BB. Dua tu lah, sama ada dia nak buat kan. Okey. Jadi ini tak ada apa. Bit tak ada tempat kita nak entry pada time frame. Ni pun tak kena. Mungkin time frame 5 minit je boleh pakai. Sini je lah. Ni. Okey, time frame 5 minit ni ada tempat dia. Ni di sini. Di sini. Time frame 5 minit. Waktu dia di sini. Cuba kita cut Cuba kita cut. Di sini. Di sinilah time frame 5 minit. Cuba tengok buka daily. Waktu ni hari apa ni? Waktu ni pun tapi tinggi lah. Daily ni tetap tinggi. Ini untuk FIFO lah. Ini kita bahas ikut FIFO lah. Intraday. Kurang time frame 5 minit. Ni tempat entry dia lah. Tapi tetap high risk lah. Di sini tempat sambuk dia. Sudah naik lah. Wallahu alam. Okey, habis itu. Bit. Kemudian kita pergi vertis tak ada apa-apa spike sangat. Volume pun biasa je. Tak adalah volume terlalu obvious sangat. Volume 2 kali ganda sahaja. Cuma ni boleh monitor. Counter ni monitor ni. Strong candle, strong volume. Mungkin ada nak push ni. Ni possible ni Abil punya nota lah pada 21 Mei. 25 lagi lah dalam nota ni. Dia dah test dia tak apa ni time frame 1 hour. Time frame 1 hour pun tengok pun dah susun tapi tak ada lagi. Mungkin boleh monitor yang ni. Mungkin boleh monitor tapi tak nampak spike lah. Berarti ni tak nampak spike. Kau nak pergi segi next. Smith Corp. Jadi Smith Corp sini mana spike dia? Kita buka time frame 1 hour. Tak ada lagi pullback. Mungkin di sinilah. Pada waktu ni bila ni? Cuba tanda di sini bila ni? Kita buat tanda sini sekejap. Kita tengok. Waktu dari sini ke? Oh, sini spike dia. Ni. Ni spike pertama. DNB dia. Nampak Okey, dah jumpa dah. Kita kena cari mana dia spike dulu. Sebab dia sebelum maknanya tinggi sangat. Dia mesti ada spike dia sebelum tu lagi. Inilah. Pada 5 Julai. 5 Julai spike. Dengan tengok DNB dia tu volume 5 kali ganda. So kalau kita cut. Okay, kita cut kita cut sini. Di sini waktu ni dia masuk di kita punya watchlist di sini patutnya kan 5 kali ganda. Kemudian next day kita tengok dia merah time frame 1 hour belum lagi sentuh. Next day kita tengok dia turun lagi time frame 1 hour belum lagi sentuh. Kemudian next day tu dia pergi ni nak telan selling pressure kat sini. Next day tak sentuh lagi, tak ada cantik lagi. Tak sentuh lagi. Next day hijau makin naik, sentuh kak. Pun tak sentuh. Next day macam ni lah. Memang kita monitor macam ni. Kena. Ni. Dah makin nak kena dah tu. Makin nak kena dah. Kalau kena. Alamak bateri dah nak habis dah. Bateri telefon. 80%. Kena cepat sikit. Okay, contoh sini. Next day. Time 1 hour. Okay, dah kena dah. Ni dah kena dah. Ni masih lagi momentum lagi. Sebab apa? Masih lagi atas apa ni?
atas pada 20 MA lagi, kemudian atas lagi tak break lagi 90 MA ni, cok 90 pada time frame 1 hour, belum lagi break. So sini tempat kita entry untuk M-score ni, semi-score sebenarnya lah. Pada berapa hari bulan? 13 Julai. Mana 13 Julai ni kita entry, contoh kita entry di sinilah. Contoh kita entry di situ lah. Next day tak tahu, kita tengok. Dia turun lagi. Masih lagi bertahan di 60. Tak ada masalah lagi, dia tak break. Next day masih bertahan lagi rasanya. Okey, bertahan lagi. Tak ada masalah. Nah, next day ni dia dah naik balik. Itulah. So sinilah tempatnya. Dah berlalu lah pada 15 Julai tempat entry sebenarnya untuk escort ni. Dia first spike di situ. Kemudian next day dia makin naik. Sampailah sekarang lah. So sekarang contohlah kalau ada lagi, nak kukuh ada lagi mount spike. Tandalah situ. Tu tempat kita spike Tempat dia spike. Monitor lah kukuh dia jatuh lagi kat sini. Sekali lagi. Aim sini. Boleh monitor. Kukuh dia jatuh lagi, boleh aim kat sini lah. Ni contoh lah. Okay, habis Honseng. Honseng tak ada apa. Honseng ni dia setup lain. Dia setup lain. Ni Honseng dia setup dia ni dia memang tak sentuh. Dia sentuh sini pun, tengok dia sentuh sini waktu bila ni. Kita cuba tanda waktu bila dia sentuh sini. Tengok. Mana? Sini. Mana Honseng ni, kita tutup sikit. Mana spike dia? Oh, mungkin sini kot spike dia. Betul lah spike tapi volume tu. Volume tu kita tengok kalau volume tu dia paling kurang 3 kali ganda kita boleh iktibar. Boleh kita ambil kira lah. Kalau 3 kali ganda dan ke atas lah. Tapi kalau sekat 1, 2 kali ganda dia masih lagi belum kuat. Kalau 3 ke atas itu kita katakan tu dah volume tu ada volume masuk lah. Macam ni hosting di sinilah masuk. Volume masuk nampaknya. Berapa kali? 7 kali ganda. Tapi harga tak gerak mana lah. Harga nak 5%. So sini first spike dia. Kita bukan first spike terus boleh masuk lah kot. Sini kita boleh consider. Dia nak break. Resistance kat sini. Kemudian dia break. Kalau kita tengok sini kita cut sini. Ni sini kita cut. Ni volume dia. Ni nampak baru nampak jelas lah. Baru nampak jelas. Di sinilah. Okey. Contoh dia kan. Okey, dia 3 kali ganda lah. 3 kali ganda. Okey lah. 3 kali ganda. Okey, kita boleh consider lah. Pada next day, dia turun. Tengok 1 hour. Tak ada lagi. Kan? Tak ada apa lagi. Next day. Di sini rasa dah kena kot. Belum lagi kena. Macam ni lah. Cara dia ni. Boleh tengok cara je. Apply cara yang sama kat mana-mana. Kat mana-mana counter. Tu dah kena lah tu. Dia dah mula kena sikit. Maknanya di situ tempat dia mula. Di sini. Tempat dia mula kena MA50. Di sini. Waktu 80 sen. Dah tak ada apa dah. Okay. SL. Tengok SL ada spike ke apa SL ni. Di sini. 3 kali ganda. Tapi SL ni dia apa ni? Bau rotem A tu yang tak seronok sikit ni. Kita tengoklah. Ada 3 kali ganda. Okey, kita cuba monitor dia. Buka time frame 1 hour. Okey, masih lagi baru nak ni. Baru nak susun. MA ni barulah tapi dia tak lagi. Okeylah. Mungkin boleh monitor, mungkin dia nak mula kenaikan yang baru ke. Tengok time frame 1 hour sekarang ni. Tempat entry lah. So di sinilah tempat entry dia. Contohnya. Okey. Last sekali ada 3 counter lagi. Kita nak habis dah. 3 counter. Okey sini. Ini first spike dia. Kita tengoklah. Time frame 1 hour. Ini first spike Ini adalah first spike SB Corp. So boleh monitor. Tengok sini. Tunggu dia. Ni dah mula cursor ni. Tunggu. Ni boleh monitor. Disebab apa? Dia tak ada jatuh mana-mana lagi. Dia boleh monitor.
Kukuk dia ada ni boleh monitor SB. Di BHD 5 volume 5 kali ganda ni, cuba tengok traffic 1 hour. Baru nak susun ke? Masih lagi awal. Masih lagi awal. Mungkin dia akan ada lagi satu lagi naik ni. Satu lagi naik mungkin. Satu lagi kenaikan boleh jadi. Ini first spike. So boleh monitor. Monitor traffic 1 hour. Mungkin dia akan terus ni. Nampak ni. Tak akan meneruskan kenaikan kok ni. Dino dulu, tunggu. Ni boleh monitor. Ni Dishane, SB Corp boleh monitor. Okay, wallah alam. Habis itu. Berarti nak habis tinggal 5%. Allah. Okay, ngam 1 jam. Habis itu. Okay.